شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Shadaqallahul azim. Mafhum daripada firman Allah ayat 214 surah yang ke-26 Asy-Syu'ara. Mafhum: dan berilah amaran kepada kaum keluargamu yang terdekat. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil suatu jalan dengan mengumpulkan kaum kerabatnya yang terdekat. Tajuk kita malam ni kuliah umum Nabi yang pertama. Muslimin dan muslimat. Bila turun ayat tu, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah amaran kepada kaum keluargamu yang terdekat, kaum kerabatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan keluarganya Bani Hashim di rumah Abu Talib. Peristiwa ini sebelum peristiwa di Bukit Safa. Hak ceramah umum Bukit Safa tu. Tu kemudian. Ni yang awal sekali Allah perintahkan Nabi. Mengikut riwayat Ibnu Athir,
Nabi mengadakan sedikit jamuan. Buat makan sikit. Macam kita buatlah, sambut maulid, ceramah, lepas tu buat kenduri sikit. Habis makan, seokok dia belah balik. Ceramah kita dia tak mau dengar. Tu semua nak kena sepak pun kau. Belah itu lah. Kira makan. Nabi buat. Nabi jamu mereka. Dan di hujung jamuan tu, kata Ibnu Athir, ujung sekali nak habis, kira nak dekat bersurai lah. Kambing semua selesai. Waktu tu kira makan temikai lah. Rokok pegang lah, tapi tak cetuih lagi api. Kan? Temikai, buah betik, rokok pegang dah. Tangan kanan temikai. Dia nak cetuih lah rokok dia tu. Ujung-ujung tu Nabi start ceramah. Mari kita lihat isi kandung kuliah umum Nabi yang pertama dalam sejarah hidup Nabi sebagai seorang Rasul. Bermula dengan ayat 214 Asy-Syu'ara. Maka Nabi start. Nabi memulakan kuliahnya dengan menyebut, sesungguhnya kata Rasulullah, seseorang itu tidak akan menipu ahli keluarganya. Demi Allah, kata Rasulullah, jika seluruh manusia buat enaya kepada manusia yang lain, aku tidak akan mengenaya manusia, kata Rasulullah. Sesungguhnya kamu akan mati seperti mana kamu sedang tidur, dan kamu akan bangun di hari kiamat seperti mana kamu bangun daripada tidur. Allah akan membalas apa yang telah kamu usahakan di dunia ini. Selepas daripada itu, hanya ada dua sahaja tempat kediaman, sama ada ke syurga atau ke neraka. Demikian lebih kurang. Dan saya memohon ampun kepada Allah sekiranya ada terkurang dan terlebih. Inilah isi kandung pertama, isi kandung kuliah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Nabi sebut soal penipuan, soal pendustaan. Nabi kata seseorang tidak akan berdusta kepada ahli keluarganya. Maksud Nabi dalam majlis tu, Nabi nak sebut benda betul. Yang kedua, Nabi sebut soal buat naya kat orang, kerana dosanya amat besar. Yang ketiga, Nabi sebut soal mati. Teringat bagaimana
cicit Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yang digelar juga dengan Umar Ats-Tsani, Umar yang kedua. Itulah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, di mana ibunya Ummu Asim adalah cucu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Abdul Aziz adalah cicit Sayyidina Umar, sebab itu dia digelar Umar Ats-Tsani, Umar yang kedua. Khalifah Bani Umayyah yang amat cemerlang dalam pemerintahannya. Teringat dalam sebuah kitab yang dikarang oleh almarhum Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi Al-Hasani, ulama India yang haibat, berketurunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam bukunya 10 tokoh yang mengubah dunia, ketika almarhum Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi menulis tentang Umar bin Abdul Aziz, di antara yang dia tulis ialah bagaimana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu setiap kali dia nak tidur, kata isteri dia Fatimah, tiap kali dia baring aja atas pembaringan katil dia, lemek dia, isteri dia Fatimah report, Umar bin Abdul Aziz akan menggigil laksana burung yang sedang kesejukan, sambil dia menangis dan berkata kepada isterinya, beginilah keadaanku nanti, sorang-sorang di dalam kubur, tiada teman, tiada kawan Allah. Menangis dia tiap kali dia nak tidur. Haibatnya mereka. Kita sebelum tidur isap rokok dulu, terbakar rumah. Kita lain yang kita buat tak ada langsung sedar bahawa Nabi sebut kamu akan mati macam kamu tidur. Jangan kita sedar apa, macam mimpi je lah, mati. Terbaring jasad kita. Roh nampak tak? Nampak. Nampak ayah dia menangis, nampak suami dia menangis, nampak anak-anak dia, nampak jasad dia dimandikan. Allahu Akbar. Dan Nabi sebut kamu akan bangun seperti kamu bangkit daripada tidur. Saya nak relate dengan satu ayat lepas ni. Kamu akan bangun pada hari kiamat seperti mana kamu bangkit daripada tidur. Tuan-tuan muslimin muslimat, macam mana kita bangun tidur? Mamai kan sekejap, bangun tidur tu mamai sekejap, bukan boleh terus ingat apa-apa dah. Relax sekejap. Alhamdulillahillazi ahyana, bacalah doa tidur tu. Lepas tu mata kelopak tu duk jatuh lagi, sebab baru lepas tengok World Cup pukul 3.
Kan dia masuk round 16, Morocco punya rembat malam tadi, power punya tuan-tuan. Kan menang penalti, seronok. Pak Arab punya melompat. Tuan tengok TikTok kan, depa punya melompat lah. First time Maghribi masuk suku akhir. Malaysia tak tahu bila. Maghribi lah Malaysia insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, bangun-bangun tu mamai je. Tak apa nak ingat. Mata duk sebelah, duk tengok jam, tak puas lagi tidur. Tangan duk mula raba, kotak 4 segi. Rokok. Dia kira nak cuti rokok lah. Macam mana kita bangun daripada tidur? Mamai sikit. Macam itulah Nabi kata, kamu akan bangun daripada kubur. Tu yang duk baca Yasin tu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Bangkit daripada kubur, nak pergi ke bumi mahsyar dan berhimpun di padang mahsyar. Daripada sini saya nak tarik sepotong lagi ayat. Bumi mahsyar, Rasulullah menyebut dalam hadis, bumi yang berwarna putih kemerah-merahan, laksana roti yang baru dibakar. Macam mana roti bakar? Toaster kita di rumah kita. Setengah orang dia tak minat roti canai apa, dia tak main lah, dia roti. Dia jaga dia punya kesihatan. Kononnya lah. Lepas tu dia balik rokok, antelan tembakau breakfast. Kan bagus punya roti dengan butternya, kemas. Lepas tu hayun rokok, breakfast tembakau goreng lagi sedap. Tuan-tuan muslimat, roti yang baru dibakar, toaster kita tendang roti kan, kadang-kadang dia dah rosak spring tu, syahid roti tu. Berasap. Dia naik asap, spring dah patah. Kita kira tekan ya. Dia keluar asap tu, macam asap kereta api tu. Jawab dia, tolak, hitam macam muka kita, jawab dia. Roti yang baru dibakar, putih kemerah-merahan, itulah bumi mahsyar. Saya nak tarik sepotong ayat daripada perhimpunan di mahsyar untuk sama-sama kita ambil manfaat. Ayat mana saya nak ambil? 106 juzuk 4 Ali Imran. Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Allah beritahu kita, waktu kita berdiri di bumi nama dia mahsyar, Allah Ta'ala beritahu berhubung dengan wajah-wajah manusia. Allah Ta'ala sebut di bumi mahsyar hanya ada 2 wajah sahaja. Marilah kita muhasabah. Kita nak duduk golongan wajah mana? 2 wajah ya.
Allah sebut yang pertama abyad, baydun, putih melepak. Bercahaya wajah, Allahu Akbar, putih melepak, bersinar wajah. Yang kedua kata Allah, aswad, hitam legam, wajah yang hitam legam. Dan saya nak fokus kepada wajah yang hitam legam ini. Melalui ayat itu 106, Allah bertanya, ini poin besar dia. Allah tanya, akafartum ba'da imanikum. Ini poin yang mesti dibahas. Ini paling besar sekali. Apa dia? Apabila Allah bertanya, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, maka kepada yang hitam wajahnya Allah bertanya, akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kafir, kenapa kamu kufur, ba'da, sesudah, imanikum, kamu beriman. Ini poin besar. Allah tak tanya kenapa kafir, itu Allah senyap. Tak. Disebut dengan ba'da imanikum. Kenapa pilih jalan kufur setelah kamu beriman? Kalimah ba'da itu mesti diambil faham. Siapa mereka? Kejap lagi saya bawa pandangan mufassir. Kalimah ba'da itu, ba'da lawan dia qabla, sebelum. Macam itulah lawan kan. Tu alim lebay, lawan dia sakau. Macam itulah. Dia ada against dia tu. Lawan dia tu. Lebay lawan sakau. Contoh. Tahu sakau? Tuan-tuan, nak sebut bagaimana Allah tanya, kenapa kafir lepas kamu beriman? Allah tak tanya kenapa kamu kafir, full stop. Tak. Tetapi adanya kalimah ba'da, sesudah iman, imanikum, yang merubah struktur dan makna ayat, yang membawa impak yang besar kepada keseluruhan makna ayat, yang tidak terhenti pada kafir, kufur sahaja, tetapi ba'da itu, sesudah iman, sesudah kamu beriman, sesudah kamu tahu benarnya Allah dan Rasul, kenapa kufur? Manhum, who are they? Siapa mereka? Siapakah mereka yang Allah kata, kenapa kamu kufur setelah kamu beriman dan wajah hitam legam? Mari kita bedah kitab tafsir. Para ulama membahagikan kepada dua bahagian. Yang dikatakan wajah yang hitam legam ini, mufassirin menyebut dengan dua makna. Antara yang membahaskannya ialah Imam Hasan Al-Basri, atau dikenal juga dengan Al-Hasan. Bila sebut Al-Hasan dalam kitab, itu ialah Imam Hasan Al-Basri. Basrah, lahir di Iraq, bandar pelabuhan Basrah. Dia orang Iraq. Maka dia Imam Hasan Al-Basri. Tabi'in,
bukan sahabat, tetapi guru-gurunya para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ini guru dia. Ibnu Umar, ini guru dia. Allahu Akbar. Tapi dia bukan sahabat. Dia menjadi anak susuan. Dia pernah menyusu kepada isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah yang paling terakhir wafat pada usia 85 tahun. Isteri Nabi, kata para ulama, yang paling cantik sekali. Disolat jenazahkan oleh Khalifah Marwan. Itulah Ummu Salamah. Isteri Nabi yang terakhir meninggal dunia ialah Ummu Salamah. Isteri Nabi yang pertama meninggal dunia sewaktu Nabi hidup dan di Madinah. Kalau Nabi masih hidup di Makkah, Sayyidatina Khadijah. Nabi masih hidup di Madinah, isteri pertama yang meninggal dunia ialah seorang muslimat, isteri yang salihah yang digelar dengan Ummul Masakin, ibu bagi segala orang-orang miskin. Dia kira tolong orang miskin. Itulah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha yang hanya sempat hidup bersama Rasulullah 8 bulan sahaja. Dia digelar Ummul Masakin, isteri pertama Nabi yang wafat Nabi masih hidup Madinah. Isteri pertama Nabi yang wafat setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, isteri pertama wafat ialah seorang isteri yang salihah, ibu kita, yang pada suatu hari ketika isteri-isteri Nabi sedang berhimpun, Nabi lalu, Nabi beritahu mereka, Nabi kata, kamu ni akan pergi ikut aku dahulu. Maknanya akan mati lepas aku meninggal, kata Nabi. Adalah yang paling panjang tangannya. Lalu Nabi pun pergi. Bila Nabi pergi, isteri-isteri Rasulullah pakat ukok tangan seorang sikit. Siapa yang paling panjang tangan, dialah yang akan meninggal dunia terlebih dahulu selepas Rasulullah wafat. Pakat bangkit ukok. Siapa yang pendek tu kira lega. Aisyah lega, dia kemudian. Isteri yang pertama meninggal adalah sepupu Rasulullah. Ibunya bernama Umamah binti Abdul Muttalib. Umamah adalah kakak kepada ayah Nabi Abdullah. Itulah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, sepupu Rasulullah yang Nabi kahwin dengannya untuk mengajar hukum boleh berkahwin sepupu dengan sepupu. Cuma Islam tidak menggalakkan kerana nanti zuriat berlegar di situ sahaja. Tapi sah kahwin. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Dialah perempuan, dialah ibu kita yang Nabi gelar
paling panjang tangannya. Kalau tadi Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, yang ini isteri Nabi yang paling kuat sedekah, paling banyak tabur duit. Apatah lagi dia keluarga bangsawan, fulus dia banyak, so dia tabur duit ni nohal punya banding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Maka dia digelar isteri perempuan yang paling panjang tangannya. Maksudnya bukan kaki sakau kan, kita panjang tangan mencurilah kaki sakau. Tak, maksudnya paling kuat sedekah. Maka Zainab binti Jahsy wafat pada usianya 54 tahun. Dialah isteri pertama Nabi yang wafat setelah Nabi wafat. Abang dia Abdullah bin Jahsy adalah syuhada Uhud. Allahu Akbar. Baik, isteri Nabi yang last wafat Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menjadi ibu susu kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Baik, apa kata Imam Hasan ataupun Al-Hasan ataupun Imam Hasan Al-Basri ketika membahaskan siapakah yang berwajah hitam itu? Pertama kata mereka adalah ahlul kitab. Mereka yang tahu akan Rasulullah. Golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang kenal Nabi, yang tahu risalah Nabi. Sebab itu tuan-tuan tengok, muslimat perhati tengok, cuba buat kajian sekejap tentang surat-surat yang Rasulullah kirim kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Nabi mengorak langkah dengan berdakwah melalui surat-surat. Nabi hantar utusan dia, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Nabi kirim kepada Raja Mauqukis, Raja Mesir, di mana Mesir pada waktu itu di bawah Byzantine Timur, kerajaan Rom Timur. Hantar surat. Nabi hantar surat kepada Raja Oman, Raja Bahrain. Nabi kirim surat kepada Raja Najasyi. Najasyi membacanya, lalu Najasyi menangis dan mengambil surat itu, diletakkan di matanya dan menciumnya. Kemudian Najasyi turun daripada singgah sananya dan bersila di atas lantai kerana menghormati Rasulullah. Sebab itu pada tahun 9 Hijrah, bulan Rajab, Najasyi meninggal dunia. Jibril beritahu, maka Rasulullah melakukan solat jenazah ghaib untuk Najasyi. Lalu kata ulama, Najasyi adalah ahlul jannah kerana dia mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ada utusan yang dibunuh, iaitulah Al-Harith, sahabat Nabi yang namanya Al-Harith. Ketika surat diserahkan kepada Raja Rom Herakl, atau selalu disebut dengan Hercules, dalam Sahih Al-Bukhari disebut dengan Herakl. Ha, Ra, Qaf, Lam. Kita selalu sebut Hercules, tak apalah, faham. Jangan perlis ya, hak tu rokok. Hercules tak apa.
Bagi surat dekat Hercules. Hercules baca dan koyak. Lalu ambil tombak dan menombak utusan Nabi. Mati Al-Harith. Maka berlakulah peperangan Mu'tah. Bila Nabi dapat tahu Al-Harith dibunuh, ini pencabulan undang-undang antara bangsa kerana mereka wakil Nabi. Maka Nabi mengarahkan Zaid bin Harithah untuk memimpin angkatan perang, dan Nabi berpesan kalau Zaid syahid diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far pun syahid, ambil alih Abdullah bin Rawahah. Ini dalam perang Mu'tah di Urdun, di Jordan. Apa ada dalam surat tu? Satu benda. Sama aja. Nabi letak satu ayat yang sama. Surat tu berbeza negara, tapi Nabi ambil satu ayat yang sama. Nabi tulis dalam tu untuk menunjukkan taunya ahlul kitab tentang Allah dan Rasul. Ayat berapa? 64 Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat tu. Semua surat ada ayat. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kamu kepada kalimah yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu, kata Nabi. Allah suruh Nabi cakap, beritahu ahlul kitab, dan Nabi tulis ayat. Apa dia? Alla na'budu illallah, bahawa tiada yang kita akan sembah melainkan Allah. Yahudi tahu tak? Tahu. Ahlul kitab tahu tak? Tahu. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita syirikkan Allah. Yahudi Nasara tahu tak? Tahu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan janganlah sebahagian kita menjadikan manusia yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Jangan lantik manusia jadi Tuhan. Jangan tunduk pada nafsu manusia yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, menyebabkan mereka boleh jadi Tuhan yang baru. Wal'iyadzabillah. Nabi pesan, lalu Nabi kata, fa in tawallau, maka jika sekiranya kamu berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya saksikanlah kami ini orang-orang Islam. Tu ayat tu 64 juzuk 3 Ali Imran, Nabi tulis pada semua surat. Kata ulama, yang berwajah hitam itu yang pertama ahlul kitab, Yahudi Nasara, yang mengenali Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum. Lalu kan kita baca ayat 146 Al-Baqarah, mereka kenal Nabi macam kenal anak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini disebut terus oleh Imam Hasan Al-Basri. Siapakah yang berwajah hitam itu? Imam Hasan Al-Basri sebut munafiqin. Tuan-tuan muslimat, bila kita sebut munafiqin,
asalnya kita faham mesti orang Islam. Mana ada munafik ni orang kafir? Tak ada. Kafir. Bila sebut munafikin, orang yang sembahyang, orang yang beribadah. Abdullah bin Ubay solat tak? Solat. Abdullah bin Ubay solat belakang Rasulullah. Kita punya himpun duit, tambahlah mahal lagi. Tuh nak pi mana? Nak pi Masjidin Nabawi. Berdikit-dikit. Nak tunggu nama naik haji, lambat lagi. Duk naik haji dam kedai kopi. Lambat lagi. Pi umrah. Kumpul pula lah punya lah mahal. Tiket mahal. Hotel mahal. 5,000 tak main lah tuan-tuan. Punya bersusah berdikit. Okok down dah. Cancel downhill tak hisap dah. Punya nak save duit. Janji asap dia kata. Kalau janji asap, baik isap lori. Awal lagi kapan? Nak asap sangat? Tuan-tuan, nak apa tu? Selain nak tengok Kaabah, tuh nak pi Masjidin Nabawi, nak semayang di Masjidin Nabawi yang Nabi sebut 1,000 rakaat, 1,000 ganjaran pahala. Di tempat lain Masjidil Haram tak boleh lawan lah, 100,000. Nak semayang di mana tu? Di Raudah. Walaupun lah terpaksa guna application namanya nusuk, terpaksa ikut giliran. Enter kita punya date. Kalau penuh, teriaklah hampa dah penuh. Nak masuk Raudah lah, ikut giliran. Saya dapat hari tu 15 September 5.45 petang. Hari Khamis 15 September 5.45 petang sampai 6 suku. Kategori agak sesak. Dia ada kategori dia. Kalau hijau, lengang lah. Hijau kira line clear lah hijau. Line clear. Kalau merah, full. Kalau kuning, saya dapat kuning. Kuning tu agak crowded. Rempuh juga. Dapat jugalah di tiang harsun, tiang pengawal. Masuk juga Raudah. Alhamdulillah dapat, walaupun bersesak. Saya semayang betul-betul sebelah tiang harsun, dipanggil tiang pengawal ataupun tiang Saidina Ali. Disitulah Saidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam mengawal Rasulullah di hari awal Nabi hijrah, ancaman bunuh Yahudi. Maka dipanggil juga dengan tiang Saidina Ali, tiang Ali. Maka itu adalah Raudah. Alhamdulillah dapat. Jenuh kumpul duit. Punya nak semayang di Masjidin Nabawi. Dolah bin Ubay hari-hari. Hari-hari semayang belakang Nabi. Dolah bin Ubay dan puak-puak munafik yang Imam Hasan Al-Basri sebut mereka lah yang berwajah hitam itu di bumi mahsyar. Puak-puak ni, cuba tuan-tuan muslimat hadamkan sikit di tengah-tengah surah Muhammad. Surah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok tengah-tengah surah. Ada cerita puak-puak munafik mai kuliah Nabi. Allah baiknya. Munafikin mai kuliah maghrib Nabi. Munafikin mai kuliah subuh Nabi. Baca surah Muhammad. Mereka duduk dalam majlis kuliah Nabi. Nabi abad daripada angguk.
Keluar daripada majlis, nak ambil kasut, selipar sambil duk balik rokok bakar dah. Nak ambil kasut, selipar tu, Allah dedahkan perbualan mereka. Mereka kata apa? Madza qala anifa ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ayat 20 berapa? Belah-belah 20 lebih lah. Kalau tak sampai 20, tuan-tuan cek. Keluar je daripada majlis rasmi, majlis kuliah Nabi, sambil duk kutik selipar, kutik kasut nak balik. Puak-puak munafik kata, madza qala anifa. Bahasa kita apa? Apa Muhammad sembang apa ni, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram, itu tak boleh, ini tak boleh, sikit-sikit neraka. Tuan-tuan, Allah charge mereka munafiqin. Jangan duk buat kelaku lagu tu. Duk dengar kuliah asatizah mai elok punya ramai, keluar-keluar duk entam apa zakat duk mai sembang hukum halal haram baik, tak payahlah. Munafik. Jaga tuan-tuan. Puak-puak munafikin mereka datang hadir kuliah Nabi. Tapi baca ayat tu, Allah kata ulaikal ladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka lah golongan yang kami telah kunci mati hati mereka. Jahatnya munafik. Tuan-tuan baca surah Al-Hasyr, surah 59, juzuk 28. Tuan-tuan start baca ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu wa qalu li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum, sampai habis ayat. Astaghfirullah. Allah kata, kamu tak tengokkah wahai Muhammad? Alam tara ilal ladzina nafaqu. Kamu tak tengokkah, start ayat 11 suratul Hasyr. Kamu tak tengokkah wahai Muhammad, puak-puak munafik? Wa qalu li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ketika mereka berkata kepada golongan yang kafir di kalangan ahlul kitab. Kisah apa tu? Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakrin pergi mana? Pergi ke kampung Yahudi Bani An-Nadir. Di mana? Di kawasan Masjid Quba. Situlah dulu kampung mereka. Kawasan kurma, ladang kurma. Yahudi ni dia cari tempat elok ya. Quba tu subur dengan kurma. Situ kampung dia apa? Daripada kebun kurma. Nabi satu hari dengan Abu Bakrin pergi jumpa Yahudi Bani Nadir untuk bincang masalah diat. Iaitu ada seorang sahabat telah membunuh seorang lelaki, yang lelaki ini sekutu Yahudi Bani Nadir. So Nabi kena bayar diat. So nak pergi bincang lah. Mereka sambut Nabi, ahlan wa sahlan Abul Qasim, ijlis, duduklah apa semua. Lalu mereka letak Nabi dengan Abu Bakrin di suatu bilik. Kata, ba'da qalil, tunggu sekejap, kami nak bincang sekejap. Lalu Nabi dan Abu Bakrin dalam satu bilik, Yahudi Bani Nadir dalam satu bilik. Kononnya mesyuarat nak sembanglah berapa nak ambil diat.
Jibril bisik ke Nabi. Jibril beritahu Nabi, wahai Muhammad, mereka sedang berbisik untuk membunuh kamu. Nak bunuh. Nabi dengar-dengar tu bangkit dengan muka yang merah. Mereka dah plan, saat lagi ada seorang akan panjat bumbung, bawa batu besar. Nabi keluar aja, lempar, pecah kepala Nabi. Tu plan dia. Jibril beritahu. Nabi tinggalkan rumah si Yahudi ini, Nabi balik ke Madinah, Nabi kumpulkan bala tentera, dan Nabi kepung kampung Yahudi Bani Nadir 15 hari lamanya. Nabi beri dua je, sama ada kamu terima Islam atau kamu meninggalkan bumi Madinah, keluar tinggalkan Madinah, dan kamu boleh keluar. Nabi kata, bawa barang apa kamu nak bawa yang boleh dicapai oleh tangan sahaja. Keluar. Apa yang tangan boleh pegang? Mineral water, pi. Cangkui kau, pi. Rokok, ambil. Rokok, ambil, bawa balik, bawa pelari. Apa yang tangan boleh ambil? Tuan-tuan bayang. Tuan-tuan tengok ayat saya sebut tadi. Ayat 11 Al-Hasyr. 10-11 tengok. Tuan-tuan tengok. Dalam dok Nabi kepung 15 hari tu, mereka sudah pi ikut pintu belakang. Ni cerita pintu belakang lah. Tapi tak ada kena mengena dengan yang hidup atau yang mati. Drama ini rekaan sahaja. Ini bukan drama, ini Al-Quran. Cerita pemain pintu belakang ni munafik buat awal lagi. Dalam dok kepung tu, Abdullah bin Ubay menyelinap masuk pi jumpa pemimpin Yahudi Bani Nadir, nama dia Huyai bin Akhtab. Dia rabai. Rabai ni kira tinggi lah pangkat dia, kira boleh handle usrah lah, nakib lah kan, tinggi pada nakib lagi. Rabai, hapai Taurah tu baca gitu lah. Tuan-tuan muslimat, Dolah bin Ubay semayang belakang Nabi, peluk Nabi, sengih depan Nabi. Masuk pintu belakang, jumpa pemimpin Yahudi Huyai bin Akhtab. Allah dedah dalam surah Al-Hasyr, apa kata Dolah bin Ubay? La in ukhrijatum, jika sekiranya kamu dihalau keluar oleh Muhammad, lanakhrujanna ma'akum, kami pun akan keluar bersama kamu. Tuan tengok munafik. Apa tu? Sekongkol dengan kapi lawan Islam. Sekongkol dengan kapi hancurkan Islam. Sekongkol dengan kapi hancurkan ukhuwah Islam. Itulah perangai munafikin. Pi jumpa Dolah bin Ubay, jumpa Huyai bin Akhtab. No problem. Ni Allah sebut ni. Allah sebut ni. La in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. You don't have to worry, kata Dolah bin Ubay. Kamu dihalau keluar, Muhammad halau kamu, lanakhrujanna ma'akum, kami bersedia keluar meninggalkan Madinah. Kita geng sehidup semati, sekawah sekelambu. Ni munafik tuan-tuan. Mereka boleh cross ikut suka mereka. Janji dunia mau dapat. Allahu Akbar. Kata dekat Huyai, wala nuti'u fikum ahadan abada, aku akan pastikan, kata Dolah bin Ubay, tidak ada seorang pun, ni Allah sebut ni,
Takkan ada seorang pun yang ketinggalan di belakang. Semua akan keluar bersama kamu. Kami menyokong kamu. Bahaya munafik. Semayang tu hitam dahi, wirid sampai tercabut bumbung masjid. Yahudi Bani Nadir dengar lega, kita ada geng. Apa Allah kata? La yakhrujanna ma'ahum. Sekiranya kamu wahai Yahudi, bila kamu nanti dihalau oleh Muhammad, kamu akan keluar. Allah beritahu apa? La yakhrujanna ma'ahum. Si munafik tadi tidak akan keluar bersama mereka. Munafik, Yahudi pun kena kencing. Tuan-tuan, perangai munafik, Yahudi pun dia kencing. Tambah orang Islam, dia heran apa? Tuan, Yahudi kena kencing dengan munafik. Baca surah Al-Hasyr. Kita bukan sembang kosong, tuan-tuan. Kita sembang dengan dalil Al-Quran. Punya jahatnya munafikin. Lalu Yahudi Bani Nadir keluar. Duk tunggulah Huyai bin Akhtar ambil duit Isa kot Dolah bin Ubay ikut. Tobatlah hum. Mampuilah hang, dia kata. So, tajuk kita malam ni Yahudi kena kencing. Punya jahatnya munafikin, kencing habis ke semua. Astaghfirullah. Imam Hasan kata, yang berwajah hitam di bumi mahsyar ialah munafikin. Nak hitam wajah, silalah tipu orang sana, tipu orang sini, kencing sana, kencing sini, buatlah. Apa kamu ingat kamu tak jumpa malakul maut? Apa kamu ingat kamu hidup menongkat langit? Apa kamu ingat kamu hidup berapa tahun kamu nak hidup? Lau yu'ammaru alfasanah. Allah tanya, kamu nak berusia alfasanah, 1000 tahun? Allah tanya, hamba nak hidup 1000 tahun? La pulaih dah. Tak sampai 60 berjalan pun bersepah dah. Sepak batu, syahid, jatuh. Bangkit tidur, jatuh bilik air, patah pungkok. Hospital, kepala batas jawab dia. Kaki tergantung. Lembek dah, baru 60. Telan kopi segala jenis. Hak jenis hak tu pula dikira kopi lah. Mampus. Dosa duk sembang lah. Dosa duk sembang. Dosa duk rasa hebat. Dosa duk kata kita boleh tipu semua orang ikut kepala otak kita. Jangan. Sampai masa kamu menghadapi sakratul maut, seperti kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, seperti kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, sesungguhnya pertembungan antara hidup dan mati adalah pertembungan yang paling dahsyat. Meranapkan kekuasaan, kata mereka, meranapkan orang yang hartawan, meranapkan segala yang boleh diranapkan apabila nyawa sampai di kerongkongan. Ingat, kaki tipu. Hidup tak lama. Dunia ni sekejap, tuan-tuan, tak lama. Kita nak jumpa alam barzah. Kita nak jumpa Allah, kita nak jumpa munkar wa nakir. Kita nak menghadap Allah di bumi mahsyar. Ingat, saya sebut tadi, Nabi sebut kuliah umum, antara Nabi kata Allah akan balas apa yang kamu usahakan. Kemudian Nabi kata dua saja, syurga atau neraka. Pilih.
Jangan kerana kita tipu orang, kita senang di dunia, kita dapat pangkat, kita dapat harta, kita dapat kuasa, kita dapat harta, semua yang kita hendak dengan jalan menipu. Jangan. Imam Al-Hasan sebut hitam wajah pada hari kiamat. Takkan itu yang kita hendak? Sebab bila kita mati tak ada apa dah. Yang tinggal kain kapan tu je lah nak bawa masuk dalam. Ingat, jangan kita buat benda yang tak elok. Khianat ke orang, menipu, berdusta untuk dunia yang sebentar ini. Jangan tuan-tuan, jangan. Biar kita susah, janji halal rezeki kita. Biar susah, rokok daun aja tapi halal. Kerja elok beli rokok daun. Allahu Akbar. Kesimpulan malam ni, tuan-tuan muslimin muslimat, ialah tajuk besarnya, ialah wajah hitam di bumi mahsyar. Ayat 106 Ali Imran. Siapakah mereka? Saya ulang balik dua. Pertama, ialah ahlul kitab, yang tahu Nabi, yang kenal Nabi, tapi sanggah Islam, tak percaya, lawan Nabi, nak bunuh Nabi. Itulah Yahudi, ahlul kitab. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, munafiqin. Dan kita sebut dah, munafik ni mesti daripada orang Islam. Semayang, solat, puasa, tapi bacalah Al-Quran, baca At-Taubah. At-Taubah lagi banyak. Allah dedahkan sikap munafiqin dalam surah At-Taubah. Panjang ayat dia. Dalam surah Al-Munafiqin, Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun. Itu lagi detail perangai mereka, jahat mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka. Kembalilah kepada Islam. Jangan jadi manusia yang meniru perangai Abdullah bin Ubay, yang akhirnya darki asfali minan nar, berada di kerak, di bawah punggung yang terakhir. Maksudnya asfala ni paling rendah, darki asfala ni paling habis. Allah kata thumma radadnahu asfala safilin. Asfala ni makna paling rendah. Itu yang satu tempat paling rendah di Makkah kita panggil misfalah. Misfalah, asfalah, makna kawasan tu rendah. Siapa duduk hotel di misfalah, dia mesti menurun. Dia balik hotel tu mesti menurun. Dia kawasan rendah. Rozah lain, Syamiah lain, Ajiat lain. Misfalah ni dia mesti rendah. Dinamakan misfalah, asfalah, sebab dia rendah. Asfalah, munafik darki asfala, dia akan duduk kerak neraka. Wal'ayazabillah. Allah yang semayang tapi menentang Rasulullah, yang semayang tak yakin Quran, yang semayang cemuh orang yang ikhlas, para ulama nak bawa kita menuju redha Allah, cemuh, maki, fitnah, buat macam-macam. Tak apa, di dunia dengan mulut kamu, dengan kuasa yang ada, harta yang ada, buat pilah. Kamu sampai masa nak mati nanti, kamu tahulah keadaan kamu. Wal'ayazabillah. Kita nasihat diri kita dahulu, muslimin dan muslimat, supaya benar-benar jadi orang yang beriman, ikut Islam, halal dan haram, perintah dan larangan. Jangan kita mencabar Allah dan Rasul, kerana azab Allah ini kalau rujuk Al-Quran macam-macam. Azabun alim, azabun muhin, azabul harik, azabun azim, azabus syadid. Astaghfirullah, banyaknya. Alim, syadid, harik, muhin, azim. Itu azab Allah. Jangan cari pasal dengan Allah. Jadilah muslim yang sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.